the human right is very very strong. Okay, that's why hak asasi manusia di Malaysia very powerful, very powerful. So lagi tak disetuduh dia tu bersalah, dia boleh lawan lah, dia kes dia boleh lawan lah. Tak sama dengan itu yang kita satu contoh yang saya akan bagi kat tuan-tuan semasa saya bertugas di selama beberapa tahun dengan jemaah Islamia teroris, yang tu teroris riot. Teroris riot kerana mereka rasa mereka ini not guilty. Not guilty kerana mereka ni hanya ditahan di bawah dahulu ISA, Internal Security Act. Mereka ditahan 2 tahun tanpa bicara. You see? Dan tanpa bicara mereka riot. So that's why somebody now tukar ke SOSMA atau POTA. So now dia under judi result di mana mahkamah jatuh hukuman. So that one is our justice system. Malaysia justice is more humanistic. More humanistic. So ramai yang tidak tahu kenapa ISA di abolish semua kan. So we want the humanistic style. Humanistic. So our right. Okay. Criminal justice system in correction. So, a variety of program service facility organized principle of management individual who have been accused and convicted of criminal offence. So, selepas mereka telah convict, kita pastikan mereka telah convict dan telah dijatuh hukum. So, ada satu lagi agensi di mana mereka kena prepare cara mana untuk manage individu-individu yang telah convict. Siapa itu lagi? Itu adalah kemungkinan besar dia hantar balik ke penjara. So, pegawai-pegawai penjara bertanggungjawab, responsibility, very high responsibility untuk nak manage, organize atau beri servis-servis atau program-program yang tertentu untuk mengubah convicted people. Convicted people. Dengan ada sistem ni, kita boleh kontrol. Sekiranya tidak ada sistem undang-undang perundangan di Malaysia, what going to happen? Sekiranya tidak ada sistem, tidak ada law criminal, what going to happen in the society? So the society dalam ketakutan. Contoh last 2 days or 3 days, tembakan di Sungai Petani. Okay. Bila disiasat, dia ada background yang tak bagus lah, background negatif. So ini ada. Tuan tahu ke cerita tu, Tuan? Saya tidak tahu, saya tak ada. Tapi mengikut saya baca, dapat info-info dari member-member. So dia kena tembak because he also have a drug dealers lah, drug dealers It's lah. between the gang and the gang, right? Gangsterism lah. See. Okay. So our policemen also they know better about that. So but Tuan, our class ni tak nak buka mulut no. Susah bagi pihak polis ni buka mulut sharing ni. Pening aku, Tuan. Dia boleh share. Tapi yang sensitif tak boleh share lah. So tengok, mereka dengar je kita cakap. Mereka tak ada pun share, you see. This is a cases where dia kena share. Kenapa berlakunya? Psychologically, what actually happened? Psychologically. So tuan-tuan yang ambil master sekarang, master student okay, yang ambil master student sekarang, you have to share a lot of things. But benda-benda yang tak perlu share jangan share. Sensitif, okay? Sensitif, macam data ke apa-apa kan, jangan share. So to learn process we can share. Kita kena ada confidential lah among us lah. The ethics of counselor is one pillar is confidential. So you have to confirm. So this is where, like myself, I can talk. When I was in the terrorist group, terrorist detention camp, wow, terrible. Yazid Sufa'an and this fellow all, they all bergaduh setiap hari dengan kami. Tiap-tiap hari kena maki hamun saya.
Bukan saya bukan Islam. Saya tiap hari kena maki hamu dengan dia orang. Tapi tak kisahlah kita terkejar. Itu saya boleh share dengan no problem dia one all. At that time our Dato' Ayub also just satu crown. Satu crown, satu ASP, DSP. Sekarang dia dah besar lah. Dato' Ayub, very close friend. So like that lah. So we must understand. So the action and practice of individual institution designed to induce conformity with the norm of rules of society. So kita kena kita bersama menggunakan undang-undang, peraturan dan apa-apa bahan-bahan yang atau ingredient-ingredient tertentu untuk kontrol sosial. That's why ada criminal law. Okay? That's why we have ISC last time. So bukan senang-senang semua boleh bercakap. Okay? Sekarang bila tukar semua boleh cakap. So this is where we have to see. We have to see. Okay? But in Maldives, okay, saya share tentang Maldives. So in Maldives, saya boleh share dengan tuan-tuan, masa saya ada sana dekat 4 kali 5 kali saya saya pergi sana mengajar. Baru ni saya tinggal sana dekat setahun lebih. So modify dia sistem. Tetapi di sana dia punya presiden, naik presiden, ramai yang semua MP mereka adalah merupakan bekas banduan. Pasti dia can control the after sentencing dia menang kes semua, dia adalah bekas banduan dan mereka adalah sekarang presiden, naik presiden, menteri dalam negeri, menteri dalam ni semua. So when I was talking with them, satu hari saya pergi mengajarnya, saya jumpa dengan menteri dalam negeri. Okay, but he was sentenced. He was sentenced for 2 years in the prison. Okay, then after come out, he become menteri again. So they can do like that. They can do that. So this is where in when I was in Philippines, I share in Philippines. Okay, satu penjara. Okay, satu penjara. Macam mana kita nak bagi servis yang terbaik? Criminal service, criminal justice service. Satu penjara boleh occupy 3,000 banduan. Tetapi 12,000 banduan dalam penjara tu, apa akan berlaku? Di mana? Overcrowded. So this is that kita kena design kita punya norms and rules sesuai supaya tidak berlakunya huru-hara di dalam kes-kes tertentu. Seperti mana yang berlaku di Kedah baru ni kan, yang terlepas beberapa orang Rohaya gang Perlis Kedah Perlis, I don't know. Kedah aku Kedah. Rohingya. Kedah tuan, dengan bangganya kami berkata Kedah tuan, Kedah. Kedah. Saya pun orang Kedah. Saya orang Kelah Kedah untuk penonton. Saya orang no, I am Negeri Sembilan. Kedah. So kenapa berlakunya? Begitu caranya. Servis apa? Makanan tak cukup. Okay, makanan is the most important. In prison, dalam penjara, kalau makanan tak ada, riot. Guarantee riot. I tell you. Same thing happen in depo immigration. Makanan tak jaga, hancur. Mereka nak makanan. Makanan is the physiological needs. Dalam Abraham Maslow theory, the first is physiological needs. Makanan penting untuk keselamatan. Yang ketiga tu. Okay? Makanan cukup. Yang kedua, keselamatan security. Okay? Itu penting untuk nanti. Itu yang kita nak, the normal society kita kena faham tentang tu. Okay. So ada responsible agency dalam control criminal ni, ialah kita perlu mesti ada di mana level-level mana yang ada government, city, bandaraya, negeri, state, country, federal, private. So this is the responsibilities agency di mana berlakunya banyak kriminal. Mereka ni tempat-tempat yang tertentu. City banyak berlaku kriminal. Di mana berlakunya? Federal side, okay, private, state. So these are the people, from these people, this government level ni people all,
they must play their responsibility in dealing with criminal justice. Okay, so dan juga collaboration daripada human service, department welfare, okay, correction department, board of parole, okay, mahkamah, okay, bureau of prisons. Mereka ini adalah semua agensi-agensi yang tertentu yang perlu memain peranan, termasuklah PDRM, okay, mereka mestilah main peranan dalam collaboration untuk accountability dengan criminal justice. Okay, criminal. So this is very very important. Jangan kita duduk diam saja. Okay. Kadang-kadang kita tengok melihat contohnya sekarang. Okay. Contoh sekarang drug going very very high, increasing very fast because of what? Okay. Drug punya penglibatan dalam dada. Cara mana kita nak mengatasi? So kita perlukan agensi-agensi yang tertentu untuk melibatkan diri bersama-sama dengan kita sebagai correctional, sebagai agensi kriminal sistem ni. So kita bergabung sesama kita dan juga kita menolong antara satu sama lain. Okay? Satu sama lain. Baru kita boleh berjaya untuk mengawal keselamatan city, keselamatan negara, keselamatan state, keselamatan tempat-tempat private. So kita boleh jaga semua tu. Okey? Tiada tidak huru-hara kita. Huru-hara kita. Okey, agensi-agensi yang terlibat dalam criminal justice melibatkan prison setting. Okey. Sekarang kita masuk dalam prison setting. So, agensi-agensi yang terlibat dalam criminal justice yang melibatkan polis, PDRM, tangkap. Dia kira tangkap dia. Dia bersalah atau tidak bersalah, ditangkap dulu. Lepas tu baru kita balik dari PPT tadi, yang slide yang pertama kata, dikonfirmkan, sistem kita dikonfirmkan bersalah, baru dihantarkan ke penjara. Selepas dah confirm integration, okey, boleh bawa kes ni ke mahkamah. Mahkamah akan melibatkan dengan dia pesalah-pesalah ataupun orang-orang personal yang terlibat dalam kriminal tu ada right dia, ada hak asasi dia untuk ambil lawyer lah, apalah untuk lawan peguam bela mereka ni. Peguam bela, mesti ada peguam bela. Sekiranya tidak ada peguam bela, kerajaan akan bagi peguam bela. You see how nice Malaysia system. Humanistic, very human. Okay? Cukup. Kalau you tak ada lawyer untuk bayar, kita ada lawyer kerajaan untuk melawan kes you. Okay? So, selepas tu kita hantar ke hakim. Hakim tu not immediately jatuh hukum. Dia akan teliti, betul-betul teliti. Okay? Mereka ni akan betul-betul teliti dan baru jatuh hukum. Kita dengar banyak sekarang, banyak CBT cases. CBT cases, rasuah cases, banyak. Tetapi nak jatuh hukum pun kita kena betul-betul buktikan bahawa dia terlibat. Okay? Kalau tak terlibat, duduk sayonara lagi di luar lah kan. Sayonara boleh jalan sana, jalan sini kan. So, lagi tak terlibat dalam kes-kes ni, tentu kena. So, selepas jatuh hukum, terus hantar ke penjara. Penjara lah ada tempat atau bangunan atau rumah ataupun hotel ataupun homestay di mana semua pesalah yang telah disabit kesalahan, dijatuh hukum, dihantar ke penjara, dan kitalah pegawai correctional ni menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pegawai deradicalization, okey, ataupun pegawai correctional atau pegawai pemulihan. You see? Peranan kita banyak dalam penjara, peranan dia banyak. Okey, ada dua peranan di penjara ni. Satu peranan dia dua. Pegawai penjara security, pegawai penjara pemulihan. Okey? Ada dua peranan. So, tiap-tiap pegawai penjara dari peringkat rendah hinggalah KP dia,
mesti kena faham tentang sistem penjara. Okay? Dan juga mereka kena faham sistem pemulihan penjara. Sekiranya mereka tidak faham, mereka kena belajar. Mereka kena belajar betul-betul. Baru boleh jadi pegawai penjara. Okay? Kalau tidak, mereka akan melakukan kesalahan. Mereka akan lakukan kesalahan. So, dan juga bukan kata penjara dia, NGO tertentu. Contohnya NGO yang terlibat dengan penjaraan ialah contohnya Malaysian Care. Begitu rapat dengan penjara. Bekas-bekas banduan, apabila banduan bebas, mereka akan ambil banduan-banduan tersebut untuk dimodify lagi. Follow up system. Follow up system. Actually, they will do for the drug users, drug pengambilan penagih dadah banyak. Okay, so NGO. Dan juga immigration also memain peranan sebagai agensi yang terlibat bersama dengan penjara mereka hantar semua imigran. Imigran. Dan kadang-kadang kita ada imigran yang ramai, masa sebebas kita akan hantar balik ke immigration untuk depo. Hantar balik ke, tinggal ke di depo tahanan ke, kita tak tahu. Okay? So itu ya maksud-maksud dengan agensi-agensi yang terlibat. Dan servis yang diberi oleh kita ialah menggunakan Mandela Rule. Sekarang, dahulu kita gunakan United Nations Standard Minimum Rule. Okay? 1955. Okay? Mandela Rule 2012. Dikuat kuasa 2014. Mandela Rule. Mandela Rule dikeluarkan selepas Mandela dibebaskan daripada penjara di Afrika. So dia create satu rule service, kita panggil dia satu peraturan untuk memberi servis yang terbaik kepada pesalah-pesalah. Tetapi banyaknya datang daripada United Nations Standard Minimum Rules 1955. 1955. So, pegawai-pegawai penjara menggunakan dua rules ni untuk memberi satu servis yang terbaik kepada pesalah-pesalah yang telah jatuh hukum. Yang telah jatuh hukum dan juga pesalah-pesalah riman. Di dalam penjara pun kita ada riman yang belum jatuh hukuman. Ada dua hukuman. So, kita kena gunakan servis ni. What is inside the service? Dalam United Nations Standard Minimum Rule kita ada 83 rules. Mandela Rule kita ada 112. Dia tambah, dia pecahan daripada United Nations Standard Minimum Rules. Apa yang kita perlu buat? First, apabila seorang banduan masuk penjara, apa kita perlu buat? Kita kena buat rekod dia, profil dia. Itu servis lah. Mengikutkan United Nations Standard Minimum Rule ataupun Mandela Rule. Okay? So, I think this is yang baru untuk tuan-tuan lah. Akan prop bisa dengar prop ni tahu prop okey lah prop dia biasa dengar tuan biasa. Prop ni 100% dia tentang penjara dia saya mengalah dia kadang-kadang. Tuan-tuan dan puan-puan, you must remember one thing when I started my research in 2009, I came here in 2007. Kalau bukan Tuan Adina, there were a few pioneers lah, Tuan Adina, Tuan Shanmugam, and dekat HQ tu siapa Tuan yang selalu luluskan surat-surat kita tu? Apa nama dia? Apa dia? Kunabi ya? Kalau bukan mereka ni, saya tak adalah dalam bidang correctional ni. They really help me in terms of especially documentation process. Sebab nak keluar masuk penjara bukan senang. They make my life easier to do my research. I'm thankful to them forever and ever lah. Kadang-kadang saya masuk buat research dulu. Letter datang kemudian melalui fax lagi pula. Belum ori lagi. Benda-benda tu kita tak boleh tolerate tau. Tapi they really lah. Sebab
harapan dan juga kepercayaan yang dia taruh pada atas saya. Sebab tu saya jaga sungguh-sungguh my attitude ketika dalam penjara tu. Saya tidak mahu mencemarkan nama mereka atau mereka mendapat fitnah ke, mereka dibuli ke apa ke. Saya betul-betul jaga. So that's why saya terasa kenapalah when I behave something like that to others, kenapa balasan yang saya dapat tu the other way around. Why my student cannot think that I need to take care my guru, I need to take care water face of my guru, saya tak boleh fitnah my guru kan. Well anyway, I have nothing compared to Tuan Adina anyway. Thank you so much for the recognition Tuan. I know. Yeah, I know. Because the way you mengendalikan webinar, very nice. Very beautiful. I really appreciate that. So sampai nak buat DR doktor pun saya terpaksa berhenti pasal saya kena pilot negara ya. Tidak I continue direct tadi. So ini adalah elemen-elemen yang tentu untuk beri satu survey. Bukan pesalah-pesalah masuk penjara mereka kena buat profile. E-profiling now. Kalau sekarang saya ada di Johor, saya nak tengok satu banduan biodata, I ambil number dia, I boleh tekan dah sekarang. So we are more sophisticated now, sophisticated. So yang kedua, hygiene dia, kesihatan diri. Mana? Di luar mereka tidak ada masa. Di dalam penjara, masuk penjara, mesti periksa doktor lo. Itu under Service United Nations Standard Minimum. The law said 83 pillars there. Mandela 112 pillars. Okay, you can go inside the Google, find out for Mandela rule. You can get it. So baca itu adalah servis-servis sebagai criminal justice service for prison setting. Prison setting. So dia right banyak. Okay. Tanya apa masalah you dengan family you, kebajikan masyarakat. Perlu adakah? Kita banyak kita tolong dah pesalah-pesalah ni. Family dia kita tolong banyak. Dan di family dia akan dapat wang setiap bulan RM300 dari pejabat kebajikan. Okay, who will do that? This is how we sebagai human lah. So this is very important. Okay, so the process cara mana kita nak memperbaiki, nak membetulkan pesalah-pesalah ni. Jadi kita ada satu program. Kita panggil dia Human Development Program ataupun program pembangunan insan. Bangunan berinsan. Ini merupakan satu proses, proses deradicalization, proses deradicalization ataupun proses rehabilitasi, rehabilitation. Ini pun di bawah criminal justice di dalam prison setting, prison setting. So dalam fasa pertama kita panggillah fasa disiplin, di mana kita akan mendisiplinkan mereka. Nanti kita akan bincang later part. Yang kedua ialah pengukuhan sasial. Deterrent pace. So pengukuhan sasial. Yang ketiga ialah macam mana kita nak mendidik, educate mereka untuk menambah kemahiran mereka. Kemahiran mereka supaya mereka boleh berdikari apabila dibebaskan kelak. Yang keempat adalah yang cukup penting, di mana tuan-tuan yang pendengar sekarang, student, adalah terlibat dalam social reintegration. Bagaimanakah tuan-tuan nak menolong mereka dalam social reintegration? So like PDRM, nanti kita bincang. Nanti dibincang. So dalam penjara kita ada banyak kes. Kita ada dua kategori banduan hukuman. Lama, hukuman singkat. What is hukuman lama? Hukuman lama adalah 6 bulan dan ke atas. Jadi perkataan 6 bulan dan ke atas. Singkat, ke bawah 6 bulan. Ke bawah 6 bulan. You see the words, The words. Dan juga kita ada banyak kes lah. Tak payah ceritalah, kes ni banyak lah. 1000 satu macam kes. That's why sometimes I feel very, very untung ke dalam penjara. Di mana kita boleh melihat karakter 1000 satu macamnya karakter. Saya kaunselor, berdaftar. Ada lesen, no problem. So bila berkaunseling mereka, kita tahu latar belakang mereka, kenapa mereka jadi begini. So we learn a lot. So masuk dan kita boleh tolong
Sosial, tolong kan. Dan juga jenis penjara. Kita ada kategori penjara sederhana, penjara ni modern, penjara ni macam-macam penjara lah. Okay. So kategori pesalah itu kita banyaklah. Juvenile satu ya di Melaka. Okay. Sabah Sarawak pun ada juvenile tapi dia dalam penjara jugalah. Juana tanya profesor. Asyik profesor Juana di mana PhD dibuat di Juana. Sungai Petani kan? Petani. Sungai Petani and we have 4, right, sir? Yes. Seluruh Malaysia? Banyaklah. Ah. Petani is the main lah before. Oh, right. Now, sir? Now still there. Still there. So, okay. Apart from Sungai Petani, mana lagi kita ada? Juana saya tengok 21 yang above now all inside the penjara dah. Oh, is it? Dia dah ni kan? Dia. Oh, Hanya di bawah 21 is Melaka. Oh, I see. Kalau wanita di Melaka juga sekarang. Dulu di Batu Gajah pun ada Melaka untuk Junang. Di Batu Gajah untuk wanita sahaja. I see. So kategori. So tuan-tuan akan tanya juvenile umur apa? Okay, kategori 2 umur. 14 ke 17, 17 hingga 21. Okay? Itu. Macam di Juwana di Sungai Petani 17 hingga 21. Okay? So mahal lah. Our prop mahal lagi dalam juvenile ni. PhD keluar dari sana. Very good. Ada juga orang-orang yang ada juga akademi yang studi membuat research dalam penjara. Okay. Now dah banyak tuan. Cuma time saya tak ada orang, jadi saya tak ada rujukan, saya tak ada buku, saya tak ada panel nak datang untuk viva saya sebab no expertise. Now quite number of them already actually. Ya, Cuma dia tak adalah senang macam saya. Saya dah habis research saya dalam 2 years. And I was just waiting for the 1 year tu viva saya tu macam they reject all the panels because panel tu tak sesuai dengan kajian saya. So they've been rejected. That takes 1 year, but it's amazing. I completed in 2 years actually. The research itself with all the protocol and paperwork kan. Yalah, I faham tu. Banyak masalah. Ya, rezeki tuan, rezeki saya. Jalan saya mudah untuk kajian. When I see PhD, kawan-kawan saya yang lain jalan dia tak mudah. Yalah. Tapi bila saya masuk dalam penjara saya buat kajian dengan bantuan semua ni memang jalan saya sangat mudah tu. Kasihlah pada tuan-tuan semua. Itulah communication. Okay, very important communication juga. Okay. So, jenis model pemulihan ataupun criminal justice punya pemulihan, kita ada adult, youth and kanak-kanak. So, my expertise now is in youth. Okay? My expertise in youth. Iaitu dua, iaitu youth in terrorism. Terrorism and youth. So, dewasa semua, kita punya fasa-fasa adalah similar tetapi berlainan. Model-model ada similar berlainan. Pendekatan, the approach is different. The approach is different. That one very important. Approach is different. Okay. Ini phase 1. Kita pergi cepat sikit apa. Nanti kita boleh tanya soalan banyak. Okay. Okay. Simple food drills. Tiap pesalah yang masuk dalam penjara mesti in first phase 3 bulan. Okay. Kita panggil dia induction phase. Okay. So when they come in, kita kena register dia, e-profiling. Kita buka dia punya profile, kita interview. Lari. Kita buka kita punya ni. So kita ada religious ustaz-ustaz akan interview pesalah-pesalah ini untuk melihatkan apa masalah-masalah. Welfare officer akan interview temuduga untuk mendapatkan pertolongan. Dan kita pegawai penjara di sana termasuklah ketua pengarah yang mengawal menjadi pengawal di penjara tertentu akan memberi taklimat tentang Prison Act tu dah pesalah-pesalah. Mesti kena bagi tahu what is the do and the don'ts. Okay? Dan juga kita akan beritahu apakah rehabilitation program akan dijalani. Ada security aspects, okay?
medical check-up itu 100% mesti. Dan juga kita akan bagi kesedaran hygiene, health. Bukan pesalah-pesalah yang masuk ni mental health dia terganggu. Okay? Mental health dia terganggu. So, kita health awareness kita kena bagi. Okay? Kenapa? Dari satu orang yang begitu bebas, apabila masuk dalam penjara, bukan lagi bebas. Bukan lagi bebas. Dan juga kita akan bagi tahu ke dia, you boleh main apa game-game yang ada dalam penjara. Di penjara kita ada padang bola. Di penjara Kajang kita ada 2 buah padang bola. Besar penjara Kajang ni. Besar. Di penjara Sungai Udang. Besar. Ini adalah penjara-penjara baru. Everything systematic. Semua computerized. Masuk penjara tekan je. Tak payah buka kunci dia. Tekan button semua boleh masuk. Dan juga kita ada counselling test. Free test, post test counselling for HIV, blood semua tu. Dan juga kita screening hepatitis semua ada lah. Semua ada kita buat. Itu phase 1. Okay. In phase 1, kita nak bentuk disiplin dia. Jadi kita rasa dengan adanya kawat kaki, kita boleh membentuk seseorang tu jadi disiplin. So kita ada simple food drink for 3 months. Okay. Dalam fasa 1 mereka mesti duduk 3 bulan. Okay. Kita akan bagi dia civil moral. Apa maksud civil moral? Mereka tahu untuk menghormati national anthem. Mereka tahu untuk menyanyi negaraku. Kita akan ajar sampai mereka boleh menyanyi negaraku. Okay. So, kita akan ada counselling yang awalan. Counselling awalan. Early deterrence. Pengukuran saksi early detection and counselling. Supaya nak melihat apakah masalah-masalah yang tertentu yang mereka hadapi. Semasa. Dan juga kita ada keagamaan. Mengikut acting lah. Mengikut bangsa. Bangsa kita ada Christianity, kita ada Hinduism, kita ada Buddhism dan kita ada Islamic. Islamic adalah daripada Jakim lah, semua mereka ketuan. Okay? Like Christianity the church. Hindu Sanggam, Buddhism Sanggam, semua dia akan turun. Dan juga disciplinary phase mereka boleh main. Mereka boleh main game-game yang tertentu mereka minat. Mereka mesti kita bagi dia exercise every petang. Every petang kita bagi dia exercise. Petang-petang ya. Pukul 5 kita buka, mereka akan pergi ke padang, mereka mesti main game. Okay? Terpulanglah game apa mereka nak main. Sepak takraw, badminton. Sekarang kita berhentikan badminton kerana apa? Berlakunya sesuatu. Telah berlaku pun dalam penjara Taiping dulu. Di penjara Taiping. Di mana seorang banduan dipatahkan raket dan dia ditikam. Dia tikam banduan lain. Gangster. Geng dah mati banduan tu. Okay. So, no more badminton. No more badminton inside the prison. Now ping-pong kita ada. Carom, dart. Semua kita ada lah. Benda-benda yang tidak mendatangkan bahaya. So, in phase 1. In phase 1, they must really show their discipline before they go to phase 2. Sebelum mereka dinaikkan ke peringkat yang kedua, kita panggil peringkat pengukuran sahsia, kita perlu ada. Di sini adalah kita ada satu badan panel. Okay? Satu badan panel di mana panel ini bertanggungjawab untuk memberi laporan tentang tiap-tiap pesalah tersebut. Tentang disiplin mereka. Kalau disiplin mereka ini bagus, barulah boleh dipindah ke fasa kedua. Sekiranya disiplin tak bagus, sorry. Masih kekal di fasa 1. Itu maksud dia. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan ada di kelas ke? Ada? Ada. Ada tuan. Ada. Ada tuan. Boring Dah boring ke tak ada? Tak ada boring kita nak buat lain. Tak ada tuan. Belum lagi tuan, belum lagi. Menarik. Tengah mendengar tuan. Menarik. Dia tak akan boring kalau face to face lagi bagus. Lagi tak boring. Okey. Ini gambar-gambar lah, gambar-gambar pesalah
di penjara. Okey. Ni tempat dia ikral Tiap-tiap pagi mereka akan ambil ikral. Ikral banduan lah, ikral banduan pesalah. So ni kawat kaki kawat ni wanita, ni penjara wanita, ni penjara laki-laki Kawat mesti kawat. So kawat, we feel that kawat is very good So religious semua ada religiusnya. Agama ni agama semua Islam banyak-banyaklah ustaz-ustaz. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita juga ada ustaz-ustaz yang di kalangan kaki tangan sendiri. Di kalangan pegawai penjara yang ada sijil. Ada sijil. So mereka juga akan menjalankan tugas-tugas sebagai religious ustaz. So same thing goes to Hinduism, same thing goes to Christianity. Siapa yang pegawai penjara yang ada sijil, yang ada qualification, boleh. Boleh lakukan. So like Jakim will come once a while. Jakim, once a while they will come in. Okay? Jais, Jakim, lepas tu daerah-daerah agensi keagamaan mereka akan datang. Macam aktiviti Christianity, religious Buddhism every week, seminggu sekali mesti mereka datang sebagai voluntary, voluntary job for them. Baik. Wait, something went wrong. Okay. Wait, something went wrong. Okay. Okay, ini kita masukkan ke fasa kedua. Selepas kita recommend mereka, kita luluskan mereka, ini boleh masuk fasa 2, baru kita bagi masuk itu. Dalam fasa 2, mereka akan tinggal selama 6 bulan dan ke setahun. 6 bulan dan ke setahun. Okay. Di fasa inilah tempat kita menjalankan tugas sebagai pegawai kaunselor. Mana banyak kerja pegawai kaunselor ni. Correctional officers punya kerja cukup banyak. Di mana mereka akan jalankan counselling. Mereka akan jalankan individual counselling. Mereka akan jalankan family counselling. Mereka akan gunakan counselling intervention, psychology approaches, group counselling, assertive training, spiritual training. Okay. Physical fitness training, counselling relevant to the cases. So di sinilah pegawai kita ada pegawai yang khas, yang ada qualification dalam counselling, yang ada khas dalam kemahiran dalam pemulihan, diberi tugas. Tetapi dalam penjara ni semua, dua-dua pegawai penjara ni pukul rata. Pegawai security dan juga pegawai pemulihan. They have to know both. Okay? Sometimes you will ask the question, security datang dulu ke pemulihan pun datang dulu? Ini pening. Kita nak jawab, kita pening. Okay? So individual counselling ni, ni adalah kita ada ethical counselling lah. Ethics. Counselling ethics very important. Family counselling, when we do family counselling. So family counselling kita guna pakai semasa family mereka datang untuk melawat pesalah-pesalah dalam penjara. Okay. So, peringkat pertama fasa 1. Fasa 1, pesalah-pesalah ini boleh dilawati oleh family-nya sebulan sekali. Okay. Sebulan sekali. Tetapi rakan tidak boleh melawat. Rakan tidak boleh melawat. Okay. Tuan, saya nak tanya boleh? Ya.
bagaimana dengan penerimaan banduan itu sendiri ketika diorang melakukan sesi? Adakah mereka menolak sesi kaunseling itu ataupun diorang bagaimana tingkah laku diorang? Okay, very good question. Okay. Pesalah-pesalah ni mereka lebih suka datang untuk jumpa kaunselor. Di mana mereka rasa somebody is very concerned to them. Okay. Kalau mereka tidak, kita maksudnya dalam ni kita akan buat laporan. Okay. Pesalah ni engkar untuk jumpa kaunselor. So itu adalah tindakan di mana mereka akan masih ada dalam fasa ni. Okay. Saya kira tetapi sepanjang pengalaman saya, mereka suka untuk jumpa kaunselor. Bila jumpa kaunselor ni, I tak tahulah. Bagi saya bila jumpa kaunselor ni, mereka mereka kena pergi buat kerja sana, buat kerja sini. Mungkin satu cari untuk escapism. No. Escapism. Mungkin ada escapism, mereka lebih suka duduk dengan kaunselor, bilik aircon. Bilik aircon, mereka duduk sembang-sembang. Gitu. Tetapi banyaknya datanglah. Banyaknya datang untuk jumpa kaunselor. Di mana di sanalah kita boleh memahami. Tapi tak menafikan ada banduan tak mau jumpa kaunselor. Dan kita tidak paksa mereka jumpa. Okay? Kita kalau tak mau jumpa kaunselor, kita jumpa ustaz. Ustaz menjadi kaunselor juga. Begitu caranya kita bagi somebody to talk with him supaya menghindarkan dirinya kesorangan di mana akan berlakunya stres, akan berlakukan depression, selepas berlakunya depression, suicidal, commit suicide. Itu bahaya. Dalam penjara jangan kata tak commit suicide, ramai yang commit suicide. Kena jawab. Dalam lokal polis pun commit suicide, kena jawab. Sekarang kita kena gantung uniform kalau commit suicide. Sekiranya kita kawal benda sana. Selepas habis semua pembicaraan baru kita pakai uniform balik. Itu kes besar sekarang. Commit suicide. Okey, dengan saya jawab. Okey? Sangat menjawab. Terima kasih Tuan. Okey. Dan family counselling ni kita tidak paksa. Okey, kita bagi tahu pesalah tu, okey, kita nak jumpa you dengan family. Kalau pesalah kita, I tak mau jumpa family I. Kita tak paksa dia. Kenapa? Kalau kita jumpa juga akan berlakunya pergaduhan. Okey? Itu kita kena handle lah. We have to understand each other. Approaches ni follow you lah. You what theory you want to use. Okay? So dalam correctional ada banyak teori. What theory you want to use? What approaches you want to use? You want to gunakan harsh atau menggunakan soft skills? Okay? Soft skills. So kalau nak gunakan teori apa? Teori apa yang gunakan? Gestalt? Nak gunakan Abraham Maslow? Nak gunakan Erik Erikson ke? Nak gunakan apa? REBT ke? Nak change behavior dia? Itu terpulang pada tuan-tuan. Okay? Kemahiran tuan-tuan. Group counselling, yes, kita buat. Dalam drug punya rehabilitation, kita banyak group counselling. Okay? Di mana kita panggil dia therapeutic community. Di mana mereka sendiri yang jadi group, mereka ada group mereka sendiri, so mereka akan team building mereka. Counselor, control, supervisor. Assertive training, game-game yang assertive lah. Assertive. Spiritual classes, sometimes we let them control, let them do. Dia boleh jadi ustaz juga. Ada orang pesalah-pesalah, ada pesalah-pesalah yang educated. Sekarang banyak pesalah yang educated dalam penjara. So that means pegawai-pegawai penjara kena one step ahead. Okay? One step ahead. Masa di terrorist camp, saya ada 3 orang PhD holders. Mereka adalah pensyarah-pensyarah dari UiTM, UiTM, pensyarah-pensyarah. 33 orang master holders from overseas. Oxford. Banyak semua yang well known universities. So, kalau kita yang tak ada apa ni nak pergi bercambang dia apa, main kita begitu saja. Yeah, biasa berlaku. I want to share you. This is where the mengukur sahasia seorang di tenis, dia boleh seorang pegawai dari Jakim, dari Jakim datang untuk beri spiritual classes. He control back the Jakim. The Jakim boleh run away like that only. Lari begitu saja.
Itu kita kena selalu ya ada advance lah. Kalau dia 9 kita mesti 10. Kita mesti 10. Dia 10 kita 11. Kita mesti lebih satu dari dia. Baru kita boleh kontrol mereka. Dia tidak susah. Ini timetable dia lah. Timetable every day. Timetable every day. Okay. So makan berapa kali? Dalam penjara makan berapa kali? Siapa boleh jawab? Di kalangan pelajar-pelajar di sana, di pendidik. Siapa boleh jawab? Di penjara makan berapa kali? 6 kali tuan, 6 kali. Yeah, very good. 6 kali correct. 6 kali. Kita makan berapa kali? 3 kali ya tuan. 3 kali sudah kenyang kan? Dalam penjara itu saya kata. Tadi peringkat awal saya bagi tahu dah. Kenapa berlakunya kelarian raya dalam depo tahanan, depo immigration, makanan tak cukup. Satu lagi makanan tak sampai. Itu yang kita kena jaga betul-betul ya. Okey, ini adalah phase 3, treatment and management. This is where most of the prisoners like to work. Like to dia orang suka phase ni, pasal ni. Kenapa pasal ni mereka dapat kemahiran self skill, develop self skill. Dan juga mereka diberi CJ oleh SKM, CJ kemahiran Malaysia. Dan CJ itu cukup bagus. Kegunaan CJ itu mereka boleh minta loan daripada bank-bank. Small amount of loan di mana apabila mereka bebas, mereka boleh minta loan, ikut disiplin mereka dan buka kedai-kedai kecil. Entrepreneur, jadi entrepreneur kecil. Okay, this is where vocational. Dia cukup suka. Dan juga mereka dalam fasa ini, kalau sekiranya mereka kerja, mereka dibayar gaji. Mereka dibayar gaji. Tak mahal lah. Habis tinggi RM100, 20 sen. Yang tinggi kali, grade A. Jusa A, 120. 150. Jusa A lah that. 150. Jusa B, RM1. Tak jusa, baru 80 sen ke 50 sen yang tu lah. So they like to work. Some of them sentence dekat 30 tahun, 40 tahun. Apabila bebas, beribu ringgit boleh keluar. Beribu ringgit mereka berkeluar. Itu caranya. Itu yang mereka ni cukup seronok dalam fasa ini. Dan juga di fasa ini kita akan ajar mereka macam-macam. Skill-skill. Carpentry, tukang kayu, tukang besi, tukang kipalan, gunting rambut. Okay? Untuk wanita pastry. Wanita-wanita pastry kan. Apa tu tenung lah ni kita famous dengan tenung Pahang, tenung Terengganu, Bentong, until ke UK, United Kingdom. Kita punya Prameswari Agung bawa pergi. Itu penjara punya produk lah. So we are well known until that extent. So baguslah tu, bagus. Kita nak lah itu. Okay? Dan juga kita ada produk-produk, one person, one product. Tapi barangan-barangan yang dibuat dalam penjara ni berkualiti. Berkualiti. Tahan lama lah, tahan lama. Okay, tahan lama. Tembok penjara mesti tahan lama kan? Samalah barang-barang ni tahan lama. Okay. Dan juga kita ada agriculture di Melaka. Di Dusun Datuk Murad di mana banyak agriculture kita buat nah. Di Jelebu. Di penjara Jelebu banyak agriculture kita buat nah. Jadi sekarang di setiap penjara di Kamuntin, di kawasan Kamuntin kita tanam sayur-sayuran dan kita jual sayuran di market. Ke market di Taipei ke apa, kita jual. Okey, banyak. So banyak produk-produk ni kita mengajar. Kenapa kita perlu mengajar mereka? Kita mengajar mereka supaya mereka boleh ada satu sifat, satu sikap, satu pemikiran mental yang mereka ni terganggu ni. Oh, I need to change. Saya boleh berubah. Saya perlu perubahan. Saya perlu perubahan. That's why sekarang kita ada satu sistem reintegration di mana kita ada satu sistem tiap-tiap bandar boleh diberi cuti. Cuti balik rumah. 2 minggu ke seminggu balik cuti balik rumah bersama family. Semasa bersama family mereka mesti cari kerja. Okay? Mesti cari apply for kerja sebelum bebas. Dan juga kita ada satu sistem di mana kita panggil dia payroll. Okay? Payroll system. Payroll system ni pun
Okey, payroll pun bagus juga kan. Payroll ni mereka ni dibagi payroll setahun. 1 tahun sebelum bebas. Ha? 1 tahun sebelum bebas. Mereka diberi payroll. Apa gangguan ni? Ni skill-skill. Okey. So, payroll sistem sekarang kita tiap-tiap pesalah yang keluar diberi peluang. That's why dia kalau menunjuk disiplin terbaik, mereka boleh diberi payroll. Okay? Dan juga kita berniat untuk 2/3 pesalah dalam penjara diberi payroll. Kenapa? Kita tidak melihat bahawa tidak mahu melihat bahawa dalam penjara ini overcrowded. Overcrowded. Dan juga mereka ini boleh berdikari semasa di luar. Payroll semasa di payroll, mereka dipertanggungjawab oleh pegawai-pegawai payroll. Di tiap-tiap negeri, tiap-tiap daerah kita ada pejabat payroll. Tuan-tuan dan puan-puan dah tahu di mana pejabat payroll yang ada di negeri masing-masing. Negeri masing-masing. So dalam ni rehabilitation for 1 year the phase. So dia orang mesti melalui fasa 1, fasa 2, fasa 3. Mesti kena ni. Dan juga ada yang kita bawa pesalah-pesalah ni sebagai awareness program. Okay? Awareness program, message from prison. Okay? Kita bawa mereka ke universiti-universiti untuk confession, untuk meluahkan masalah mereka sebagai seorang pesalah. Apa masalah-masalah yang mereka hadapi. Okay? Kita panggil dia message from prison. Dia budak-budak sekolah, hari penjara, kita akan bawa keluar pesalah, hari produk, infograf penjara. Okay? Di mana kita akan jual barang-barangan penjara di luar. Di mana di sana penjara pesalah itu sendiri akan keluar. Okay? Di sini kita tak bawa pesalah keluar. Tetapi seperti di Maldives, di negara Maldives, pesalah itu sendiri akan keluar. Di Maldives kita tidak bahaya sangat. Pasal dia pulau. Saya akan jogging satu pulau tu sekejap saya. Pulau tu tak besar, kecil-kecil. Tapi itu yang mereka bawa keluar. Tapi di penjara kita biasa berkeluar. Dan ada berlaku yang kelarian. Bila keluarkan, jadikan berlaku yang kelarian, kita stop. Tapi infograf jalan juga. Tapi dikawal oleh instruktor lah. Instruktor. Ini adalah program-program yang kita jalankan untuk pesalah-pesalah. Okay? Pre-release program. Okay? Short term program. Dan satu masalah, the challenges. The challenges sekarang kita ialah community. Okay? Community. Macam manakah community nak accept? Bila kata bekas bandar, semua takut. Wahai itu satu tanggapan yang salah. Bagaimana kita nak bagi membuka minda, buka fikiran community supaya pesalah itu bukan pesalah. Apabila bebas tu bukan pesalah. Sebelum mereka bebas, kita panggil NGOs, community, ketua-ketua kampung, masuk dalam penjara, mereka ni jadi speakers. Mereka ni jadi speaker. Okay? Bercakap dengan pesalah-pesalah. Tapi kawal lah. Kalau kita ada dewan tu ada pagar, kita kena kawal. Takut ada kidnap ke apa kan. So security juga. Okay? So that's why we call them, they come inside the prison, they see the environment of the detainees dalam penjara. Okay? The environment of the image, macam mana keadaan image dalam penjara tu. So mereka nampak, melihat. Di sana ada Q&A antara pesalah dengan ni. Pesalah dengan community, NGOs. So sekarang kita ada satu badan, satu agensi mana mereka menunggu pesalah-pesalah keluar untuk diambil sebagai pekerja. Kilang-kilang. Kita dah ada. Kita dah ada lah benda tu. Okay? Kalau tak silap saya, ada keluar dalam Star Paper baru ni. Okay? Reintegration of prison. Image. In Star Paper. So kalau tuan-tuan tak salah, last month paper. Last month paper. Ada dia keluarkan dia ni. So reintegration balik. Reintegration macam mana? How the community play their roles. How the NGOs play role. Macam mana company-company. So sekarang kita banyak company-company yang tunggu. So tenaga kerja tak ada. So tenaga kerja, so they are waiting for the prisoners. Prisoners. Payment sama. Payment sama. Sekarang kalau kerajaan kata 1.5,
1/5 you have to pay 1/5 for them. Okay? 1/5. That's why. Kemaharan-kemaharan. Tetapi itulah, itu yang contoh-contoh yang kita nak bagi kita buka minda community kan, minda community supaya mereka boleh menerima. Dan juga sekarang untuk kita pun dah berbincang dengan bahagian kehakiman supaya PT cases macam kes-kes kecil-kecil curi roti canai, curi roti, 1 minggu, 2 minggu atau 3 bulan, kes-kes kejatuhan hukum tak perlu masuk penjara. Community service. Mereka melakukan community service 100 tak melebihi 1,200 jam. Okay, so they have to work in community, but in government sectors lah, government punya building clean the government building for one day 3 hours. Kalau tak silap one day 3 hours or 4 hours depend to the siapa yang mengawal mereka. Pegawai payroll juga akan mengawal mereka. Okay, pegawai payroll. So pegawai payroll akan jadi supervisor for this type of person. So this is how we communicate. We have collaboration dengan agensi-agensi yang tertentu supaya mereka faham siapa sebenarnya pesalah. Pesalah ni also human. Apabila mereka bebas ni mereka jadi orang awam. Bukan lagi masalah sekarang kita panggilnya ex-banduan. Bila kita panggil ex-banduan, dia akan ada satu mental health torture for them. Okay? Torture for them where dia akan ada satu revenge. Psychological revenge. So dia masuk balik penjara. Dan juga tak salahlah saya bercakap. Tak salah, saya hanya untuk perbincangan. I tak tahulah. Bila bekas banduan ada apa-apa berlaku yang kesalahan, PDRM tangkap mereka dulu. Kalau tak salah saya lah, PDRM tangkap mereka dulu untuk integration dan lepas. Kalau mereka salah, boleh dapat information. So itu pun satu revenge. Okay, itu revenge. So we don't want to have the recidivism. Okay, berulang balik ke penjara. So kita punya peratusan sekarang kita nak 4 ataupun 1 point something lah. Tak masuk balik dalam penjara. Tapi susah lah. Susah. Macam Singapura 27% masuk balik. Filipina 42. US United Nations 47% masuk balik penjara. Sri Lanka 30 lebih masuk penjara. Kalau Maldives 40 lebih masuk penjara balik. Keluar masuk. Kerana dia keadaan situasi mereka, environment mereka itu yang membuat mereka ni. So Malaysia cuba sedaya upaya untuk tidak mahu pesalah ini masuk balik residivis. So itu yang kita kena buat satu. Tapi bagi saya bekas penjara kan. So bagi saya kita kena buat yang satu proses atau program pemulihan yang boleh memberi satu impak yang standard, supaya pesalah bila kita buat satu program untuk dia, mereka boleh sedar. Sejauh mana mereka tak sedar diri sekarang, mereka boleh sedar diri, oh inilah sepatutnya saya. Ini sepatutnya saya. Kalau saya nama Abu, inilah Abu sebenarnya. Okay? We have to go deeper. Okay? Jangan hanya bagus dalam paper yang kita nak buat tak bagus. Okay? So for me, that's why we have to do content. That's why kita adakan ini kadang-kadang banyak research, konferensi banyak research. So when sebagai peserta dalam research tanya soalan, kadang-kadang mereka tak boleh jawab. Itu salah. Mereka kena jawab. Pasal banyak yang sekarang researchers. Kita tidak ada practitioners. Kita ada banyak researchers. So practitioner researcher kena play together. Play together. You jadi researcher dan juga you practitioner. So yang tu you boleh tolong. Tolong untuk ni. Okay. Ini betul. Teori. Lari dah. Ini adalah satu konsep di mana kita bagaimanakah dia boleh jadi pesalah. Bagaimana dia jadi pesalah? Siapa yang mendorong dia bersalah? Diri dia sendiri ataupun orang lain? So this is where. This is where.
So in order to carry out the rehabilitation program for the detainees, support from the public and other agencies is much needed, particularly to make the rehabilitation of the de-radicalization program a success. The joint effort between the correctional department and the society, other agencies, and also NGO will enhance the process of recovery of detainees, start new life after release, and will drive them toward positive lifestyle. So, tuan-tuan lah, sekarang tuan-tuan lah memain peranan sebagai community cara mana untuk mencari satu jalan, mencari jalan bagaimana untuk mengurang, menghapus tak boleh, mengurangkan penglibatan atau mengurangkan data pesalah, data kriminal, data kriminal. Boleh ke? Boleh. Data kita boleh kurangkan. Macam mana? Tuan-tuan lah sebagai kumpulan-kumpulan yang datang sekarang ni, baru-baru ni cari peluang untuk mencari satu pendekatan yang terbaik dan go for them, go to them and talk to them. Okay? Jangan kadang kita tengok banyak sekarang buka klinik ini, buka klinik ni, tetapi tak berjaya juga. Jangan jadi satu bisnes. Kalau bisnes ni lain lah. Kita pun kadang-kadang kita pun tengok lah, saya observation. My methodology is I like to observation. Why this fellow like to buka this one for drug? This one for drug. Tapi tak ada orang nak masuk. Dalam Malaysia ni dia ada satu sikap malu. Dalam Malaysia ni satu sikap malu untuk confess diri dia. Untuk I'm a drug addict, I want to rehab myself. They won't come. So that's why budaya kita begitu. Budaya atau DNA kita begitu. So this is where we must have one process. Macam mana nak sistem criminal justice system kita boleh berjaya. So kita punya support sistem kena berkuat. Dan kita support dan kita punya fokus sistem kena kuat. Fokus buat one. Okay. Macam mana nak hapuskan Jemaah Islamiah, GI, teroris, PRAM. Ini ni. Kita kuat-kuasakan SOSMA, kita kuat-kuasakan POTA. Ini apa. Jatuh hukum. Kes jatuh hukum 30 tahun. So somebody will jatuh hukum 30 tahun tanpa ampun. You see? Dalam penjara ada ampun tau. Ada remission. Remittance, ada remittance. 1 year remittance is 4 months. 3 months, 1 month remittance. So dia ada remittance. So kita kena ada satu conclusion yang terbaik. Dari segi itu ya, penglibatan agensi PDRM, mahkamah, lain-lain agensi penguatkuasaan terlibat dalam sekiranya yang terlibat dengan sistem justice ni. Sekiranya sistem justice ni mereka terlibat, bagus. Itu cara untuk mengatasi ataupun menjayakan sistem criminal justice kita. Criminal justice kita. Kita banyaklah. Itu cara-cara yang kita perlu, yang kita kena faham lah. Okay. Is there any question we can discuss now? Hello. Thank you so much, Tuan Adina. Right, that was a fantastic sharing. Right. My class ni hari ni ramai Tuan. Sampai 12. Semua penuh. Bagus. Semua bagus. Semua bagus. Penuh tu bagus lah. First class, in fact, first class, this one. Very good, very good. So, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Adina ni bukan senang nak dapat dia punya free time Jadi, dia bersama kita hari ni. Whatever you want to ask dalam penjara Malaysia ni, tolonglah tanya. Yes, Tuan Sohibullah. Listen, you don't need to raise up hand to be so formal like that. You just unmute yourself and tolong tanya, perkenalkan diri dan tolong tanya, please. No problem. Tanya ya. Ya. Selamat tengah hari Tuan Adina. Selamat hari siapa tu? Okey, saya Sohibullah dari PDRM. Yes.
Okey, saya ada satu soalan. Yes. Saya nak tanya pendapat Tuan Ya. kaitan dengan antara program intervensi ataupun rehab di penjara tu. Ya. Adakah dia masih bersesuaian dengan banduan yang yang maksudnya yang ditangkap tu, sebab rata-rata sekarang ni dia punya statistik menunjukkan ada peningkatan berkaitan dengan kes pengulangan melibatkan banduan yang sama. Adakah program rehab tu masih boleh diguna pakai ataupun ada penambaikan? Yang itu ya Tuan. Okey, untuk makluman tuan, untuk makluman tuan, dalam konsep ini, tiap-tiap pesalah yang berulang kembali, kita ada satu program, satu modul, relapse cases module. Kita panggil dia relapse cases module, di mana mereka ini akan di modul yang kita sedia ada tu, kita ada satu lagi modul di mana kita akan bersesuaian dengan dia. Kita akan masuk mungkin dalam lagi kita. Kenapa you masuk balik? Okay? Kenapa yang membuat you masuk balik? Kita ada modul lain. Okay? Kita ada modul yang tambahan, untuk supaya memahami. Dan juga dia akan bila masuk ni, dia tak semestinya terus pergi ke fasa 4, tak ada. Dia mesti ikut fasa balik. Fasa balik. So dalam fasa 1 tu dia akan di interview temuduga, di bercakap-cakap dengan dia dengan cara yang lebih mendalam lagi. Kita akan dalam. Okey? Maksudnya dia ikut kesesuaian banduan tu lah. Ya. Ya, kalau dia macam kes Putra. Macam kes Jewena kita ada model Putra, kita panggil model Putra. Kalau kes rape case kita ada model rape case. Kes kriminal kita ada model drug, kita ada model drug. Semua kita ada. Dia ada buku tu. Okay, thank you Tuan info. Ada tambahan Prof? Good. Prof nak tambah apa? From your experience? Tak adalah nak tambah tuan. Saya selalu je dengan kelas mereka, I have another 4 more kelas saya boleh tambah bila-bila. Sekarang kita nak bincang dengan tuan ajalah. Tuan ceritalah yang Maldives punya penjara. Oh, nak cerita Maldives Cerita lah tuan. Okey, di penjara Maldives ni dia punya pendekatan lain. Dia tidak ada sistem. Dia tidak ada fasa atau fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, tak ada. Tetapi selepas peringkat awal saya pergi, saya buat satu modul, saya bawa modul Malaysia. Saya bawa modul Malaysia phase 1, phase 2, phase 3. Phase 3 phase, reintegration phase saya tak buat lagi. So, ini adalah semester lah. Okay? So, masuk dan mengajar mereka fasa pertama apa mereka perlu buat, masa kedua apa. Kenapa mereka pesalah mereka very agresif. Pesalah di Maldives very agresif. Salah sikit riot. Salah sikit dia orang pukul pegawai penjara. Okay? Very agresif. Pukul pegawai penjara. Itu biasalah. Kena pukul, kidnap pegawai penjara. I see. That means can we say the system kawalan system safety is not too good? Not so good. No. Really? Tapi Maldives kan dia populasi yang kecil tuan. It's not like Afrika kan? Walaupun kecil tapi keadaan. That's why keadaan kaki tangan staff first. So we modify the staff first. So di program kita buat modify the staff first. Apakah tugas-tugasan? Who is pegawai penjara? Mereka siapa pegawai penjara pun mereka tak faham. Who's pegawai penjara dia pun tak faham. So like myself I went, so maybe saya ni satu messenger untuk dia orang lah. Okay, so lucky lah, pray God lah. Okay, mungkin Tuhan hantar saya pergi untuk modify sikit, bagi share knowledge dengan dia orang. So now, because the way dalam dia orang buka pintu, tak tutup pintu semua tu cukup bahaya. Sekarang very system. So I'm very proud what I did for them. Mereka ikut. Masuklah dengan sistem pemulihan. 1, 2, 3, 4 sekarang. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. So dia tak tulis dalam phase.
Dia kata dia tulislah stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ikut bahasa dia lah. Bahasa dia modified. Apa yang kita bagi dia modify lah bahasa dia. Supaya mereka lebih senang berkomunikasi ya. So dia translate lah ke apa yang kita ajar dia, translate dalam bahasa dia. Okay. So I'm happy lah dia boleh translate dalam bahasa dia kan. So now okay. Now Maldives under content now dia very good. So dia tahu dah sistem security apa, sistem apa. If not you see saya duduk sana apa 3 kali, 3-4 kali kena pesalah kena pukul, pegawai penjara kena pukul. Pegawai penjara kena kidnap. Oi, bahaya. I see what your system is. So sekarang sistem dia dah cantik dah. Hardcore prisoners you tutup. Okay. Walaupun tutup, you kena ada activities. Kalau tak ada activities, so I plan them, you must bring them all to phase 3. Phase 3 is vocational training. So in vocational training where they develop, dia boleh buat kapal layar, kapal-kapal dalam antik kapal, very beautiful. Tapi saya tak boleh bawa balik lah pasal dia besar kan. So yang kecil-kecil pun tak boleh ni kan. Pasal dia gangguan di immigration tu. So mereka buat kapal-kapal ni sekarang mereka dah ada infocraft di luar. Di luar pulau tu. Pulau tu I think everybody if you go there pulau like Mafushi pulau, you boleh lari 15 minit satu pulau tu. 15 minit lari. Tapi dia buka kelas, dia bagi infocraft, mereka buat smasher dari penjara, bawa keluar barang. Saya pun ikut sekali. Okay? So very happy lah. So bawa pesalah-pesalah mandi di laut, di lautan. So this is recreation. So now okay sikit lah. Okay. Very good. Like Mauritius different. Mauritius dia go more in spiritual punya ni. Tiap penjara tu ada masjid. Very big masjid. Ada temple. Bekas Mauritius is Hinduism, okay? Majority Hinduism. Ada church inside prison. In penjara Malaysia tak ada. We can see church kalau dalam penjara tak ada. Itu yang kita pelik sikit. Kita surau kita ada surau. Surau kita ada, tak apalah. Surau. Tapi pesalah-pesalah juga diberi peluang untuk sembahyang. Di mana di tiap-tiap bangunan dalam Malaysia ni, tiap-tiap bangunan ada satu sel. Satu sel tu dijadikan tempat sembahyang. Macam kuil kecil lah. Kuil kecil untuk Hinduism, untuk Christianity, untuk ni, untuk Buddhism. Tapi di negara-negara luar, mereka di penjara complete. I went to penjara Sri Lanka also complete inside that. So semua diberi. Ini cara untuk pemulihan lah, pemulihan. Itu cara pemulihan. Indonesia, okay. Brunei, oleh masjid. Ada surau-surau dalam penjara. Cantik Brunei. Brunei cantik juga. Brunei dia negara kaya lah kan. Cantik dia punya ni, presiden dia. Tapi dia tak ramai. Pesalah dia tak ramai. So di Maldives ramai. Overcrowded. Untuk makluman tuan-tuan, Maldives ramai. Tapi hardcore. Most of them very hardcore. And satu dia tak disiplin pemakaian. Itu saya kata you kena bagi pakai pakaian ikut style Malaysia. Fasa 1 pakaian warna apa. Fasa 2 baru kita boleh differentiate antara satu sama lain. Now they follow. Dia follow. Tapi color dia lagi bagus daripada Malaysia color dia buat. Okay. Blinking colors. Kalau kena lampu dia cucut menyala macam tu. Dia nak. Okay. Any question? I have one question, Tuan. Yeah. Mr. Ravindran. Good afternoon, Tuan. Good afternoon. Okay. Saya kemuskilan. Ini satu soalan yang merunsingkan fikiran saya. Adakah... Janganlah runsing. Kalau you runsing, jumpa profesor. Tanya. Express kerunsingan. They all don't want to see, Tuan. They all want to online only. Don't want to see. Jumpa. Saya akan runsing, saya jumpa ya. Saya dulu masa buat master, saya banyak runsing.
24 hours je buat. Dia pun sudah marah saya. Alright, Okay. silakan kerongsingan Tuan. Okay, my questions, kita di penjara Malaysia ni, adakah ada kelas untuk setiap banduan ni? Adakah mereka di layanan mereka sama rata ataupun ada pengkelasan? Kita ada prisoner VVIP, VIP, biasa-biasa. Biasa. So Very nice question. exactly saya nak tahu is, adakah mereka ni dilayani sama rata dengan banduan lain? Tuan jaga-jaga jawab dengan logik Tuan. Jangan jawab yang benar dan benar. Dengan rekod ni, diorang polis ni bukannya bagi jawapan betul pada kita, tapi bila diorang tanya kita kena bagi. Jawab jujur je Tuan. Jangan jawab yang benar. Actually Malaysia macam ada juga kes-kes VIP yang melibatkan politician, businessman yang masuk penjara. Adakah mereka ni hidup macam di luar atau banduan di dalam? Banduan dalam. Itu my question. Banduan di dalam. Dia memang banduan dalam. Kita memang ex Datuk Seri Anwar semasa dia di Kajang dulu, dia tinggal di dalam penjara. Dia tak ada satu special ni. Dia hanya tinggal di hospital. Hospital ni pasal dia VIP, kita bagi dia tinggal di hospital penjara Kajang. Penjara Sungai Buloh. Hospital tu besar, bilik dia besar lah, like dormitory lah. So because dia kita punya bos dulu. So layanan makanan macam Anwar dia boleh makanan di luar, dia bisa dibayar. Boleh beli luar, special cases lah. Okay, so dia bisa direkomend oleh pegawai perubatan, kita kena layan. Bekas pegawai perubatan very kuasa, ada kuasa yang besar mutlak dia. So tidak ada apa-apa kes yang tertentu. Macam kes contohnya dahulu satu kes Abdullah Ang. Semasa tu saya ada di Kajang dulu. Saya bertugas sebagai pensyarah di maktab penjara. Okay. Abdullah Ang kes, that one is salah pengarah, salah ketua pengarah. Itu tindakan tata tertib telah diambil. Dia biarkan kau untuk keluar untuk melawan. Itu salah. Tata tertib diambil. Tapi siri macam VIP tak ada. Tetapi untuk makluman tuan-tuan, ini semualah. Di Maldives, di Sri Lanka, special. Dia macam sebuah rumah dalam tu. Komplit dengan aircon semua VIPs. Kalau tuan-tuan dapat peluang pergi melawan, cukup bagus. VIP. Tapi di Malaysia tak ada. Banduan, memang banduan. Okay? Tapi cara komunikasi, cara approach tu berlainan lah. Adalah kita punya, tuan berfaham lah kan. Kita pun kena ada cara mana nak approach dia orang kan. Tempat tinggal, dia katil, tak ada katil king size ke, women size ke, queen size ke, tak ada. Katil kecil juga, satu orang tidur. Tilam sama, tilam banduan. Tak ada yang special. Tapi di Maldives, I went, a big shock for me. Sama dekat dia di Sri Lanka. Dia all special. Dalam penjara ada special. Bila macam di Maldives ada 3 rumah special untuk pesalah VVIP. That's why they can come in and go out. And the family can go and stay inside that. Like in Malaysia, we don't have conjugal visit. But in the Maldives, dia ada. Dia ada conjugal visit. No problem for them. So that's why. So I think Mr. Ravindra ada jawab jawapan you. Okay, Tuan. One more thing, sir. Yeah. One more questions. What about the Andaman? Prison in Andaman. Did the same situation happen like in Maldives? Jom kita buat lawatan ke Andaman Prison. Maldives prison macam Alcatraz, macam menjadi tepi lautan. Very beautiful. Okay. Dia punya tower atas, nampak lautan, cantik. Beautiful lah. Beautiful. Dia kena pergi melawat lah. Buat. Kita pergi melawat sana sekali. Boleh saya join sekali. Is it same like Andaman, Tuan? Andaman, I tak pernah pergi lah. Okay. He's very much interested to know like Andaman, what is going on in Andaman. Of course, a lot interesting cases. What case? Can you share with me one case? Andaman is
all the time they mention in some movies and everything, right? That's why I think it becoming very famous. It's like a buang negeri, people are throwing there. Buang daerah saja. Tu je Apa? pun. Lah sekarang kita pun dah bincang untuk adakan private penjara swasta, tapi Malaysia tak lulus. I think penjara swasta ni untuk VVIP sebab negara lain ada. If you see in the paper, you can see in Google, you can search. Ada negara yang ada penjara swasta. You have to pay everything. Macam hotel lah. Macam hotel lah. Ada. If I'm not mistaken, which country, I think. I cannot bertarik balik. Baru ni I baca dalam paper. Di mana? Seychelles ah. Seychelles, yes, one. Sama else, cantik. Negara-negara dekat Russia ni. Negara-negara dekat Light ni. Seychelles quite famous, Tuan, right? Seychelles better. I got students there also. One or two students from they come Kalau across. Raja Abdullah was throw away. Raja Abdullah. Okay, any other question? Ada lagi soalan? Nak share? Tanyalah. Tuan yang Filipin tu, penjara Filipin tu Tuan pernah pergi kan? Ya, ya. Dia Saya punya crowded juga ke? penjara ni very pitiful. Because Pity ah? kesian lah, I tengok kesian lah, pity lah. Oh, why ya? Why? Because their accommodation is 3,000 contohnya 3,000. Dan dia populasi 16,000. So Populasi penghuni penjara. yes, penghuni. Oh, so dia punya accommodation only 3,000. So I tengok penjara dia. Ya Allah, I hold my head like that. I told my dia punya director, hey, what are you doing? That's why yang berlaku riot baru ni, ingat ke? Riot di Philippines. Yang tembakan di antara banduan dengan penjara. How they got the senjata weapons? Because overcrowded. I see. Dia sekarang baru dia punya presiden baru nak bina penjara-penjara baru. Baru nak bina penjara baru di Mindanao. Mindanao dia nak pindahkan semua daripada Manila pergi ke Mindanao setengah. So that's why overcrowded. And dia tak ada rehabilitation program, tak jalan langsung. Nothing jalan. How to jalan? Overcrowded. People sleeping at the basketball court outside. Kalau hujan, jadi sardin. You see? Pegawai penjara pun tak berani masuk dalam. Semua ada luar pagar. Itu cara dia di Philippines lah. Itu real lah, tengok saya kesian. Tuan, one issue yang berlaku di Kajang, I think 3 minggu lepas. Yang drone, 4 drone melalui penjara zon Kajang. So, kes tu senyap lah, Tuan. Tak ada apa pun, tak dengar. Tak ada apa keluar pun. Diam saja. Drone tu hilang. Drone hilang, lepas tu dia orang kata ada campakan artikel terlarang, barangan terlarang. Itu normal lah ya. Itu normal. Sekarang dia campakkan di penjara Penang. Contoh penjara Penang. Campakkan you jalan kaki ya. Pedestrian jalan kaki, balik masuk. Di penjara Taiping, balik masuk. Di Kementin, balik masuk. Semua drone. Sekarang dia gunakan drone di Kajang. Ni pasal nak masuk dalam susah. So dia gunakan drone lah. Itu latest malah. Latest. Tetapi adakah barang masuk? Ya, itu saya tak dapat info. Tak dapat info. Okay, thank you Tuan. Thank you Tuan. But normal lah. Throwing artikel larangan normal. Artikel larangan. Kita biasa penjara di Pulau Pinang biasa masuk senjata api. Pegawai kanan bawa masuk senjata api. Nasib baik kena tangkap. Dibuang kerja. Bukan tak biasa masuk. Dadah ni biasalah. Kita tak boleh menafi kita dalam penjara tak ada dadah. Ada. Dalam lockup tak ada dadah. Ada. Di lockup polis pun ada dadah kan. Jadi kita tak boleh menafikan. Dalam penjara. Artikel larangan ni masuklah. Okay.
Anything else? Tuan, saya ada satu soalan. Rita, okay. Which is, okay, ni daripada pengalaman pribadi lah. Okay, my late uncle pernah masuk dekat dalam penjara. And I got some info daripada dia, which is dia pernah cakap macam ni. Dekat dalam sana, semua yang nak ada. Tapi yang penting kena ada duit. Rokok sebatang boleh je. Ya, faham, I faham. Mana tak dengar suara dah? Puan Her Nori, line. Her line. line tak betul ya. Ya, line dia. Noratira. Hello? Is it lag? Yeah. Okay. Now I can hear you. Okay. Sampai mana tadi? Ya, barang-barang artikel. You ada duit, you kaya lah. Nah. The thing is info daripada my late uncle lah. Dia cakap kalau you ada duit kat dalam, semua you boleh dapat. And then even rokok pun satu batang jejak lebih RM12. Sampai lebih nak dekat RM30 sebatang pun boleh. But yang I terfikir is macam mana barang terlarang yang sepatutnya tak ada boleh ada dalam penjara. Adakah ada macam misconduct daripada pegawai sendiri yang bawa masuk ke macam mana? Boleh share ke tuan? Boleh, apa salahnya tak share. Ini adalah untuk pembelajaran. Ya, tuan. Tapi recording ni jangan share banyak yang benar, tuan. Recording Cakap yang jujur je. Dia memang berlaku, benda itu berlaku. Sekiranya di dalam penjara ni ada geng-geng. Dia ada ketua-ketua, dia akan uji ketua-ketua. Dan ketua-ketua ni akan kontrol orang-orang lain. Itu kita panggil dia conditioning. Yang saya bagi tahu 7 step tu conditioning. So barangan-barangan seperti ni dibagi tahu tu memang ada berlaku lah. Bukan tak ada. Kita pun dari intelijen kita, masa saya kerja penjara pun kita buat penangkapan banyak. Buat penangkapan banyak. Barang-barang jadi memang ada lah. So kita, kalau kita tangkap semua lah. Barang-barang tu ada. Memang berlaku. Itu kita tak boleh kita hindarkan. Di mana berlaku? Benda-benda macam ni berlaku. Memang kaya. Dia boleh jual. Sekarang, artikel larangan nombor 1 dalam penjara apa dia? Artikel larangan. Siapa boleh jawab? Artikel yang begitu. Dadah pun tak bahaya. Dadah kita hisap habis. Okay? Rokok kita hisap habis. Telefon. Telefon bimbit. Telefon bimbit is very, very important inside the prison now. Pandainya. Kalau telefon bimbit untuk makluman tuan-tuan sini, saya akan cerita betul-benar. You nak record lah. Mereka biasa di Kamuntin dulu, di tenis. Dia boleh ada telefon, dia boleh bercakap dengan luar negara. Dengan Osama Ladin ke, mereka biasa bercakap dengan Osama Ladin. Okey. Dahululah. Nanti kita masuk di mana tahun 2007, 2007. Hello dalam Star Paper, di mana kita buat satu operasi phone, operasi telefon. Dia tangkap habis semua. Kita kena telefon semua kita ambil keluar habis. Habis diam. Kita displaykan semua balik pesalah-pesalah tu. Berlaku. Macam Puan Noritina, I think I dah jawab. Itu betul lah. What your uncle say is betul lah. Okay. Thank you tuan. Berlaku. Lah ni phone lah. Phone is artikel nombor 1. Artikel larangan yang cukup bahaya. You boleh jadi orang kaya dalam telefon. You boleh buat pesalah ni, boleh buat macam kes-kes di Simpang Renggam, mereka boleh buat bisnes dengan telefon. Di mana mereka gunakan telefon untuk buat bisnes di luar. Kalau iPhone dekat luar kita beli let's say 5,000, kalau penjara kita boleh jual 50,000. Boleh. Kalau yang ada yang very very good punya sistem, very good punya telefon lah. Sebab complete lah. Dia boleh pergi sampai 30,000, 40,000. Itu. Bukan tak boleh. Itu kata rokok satu batang di luar 50 sen, 80 sen. Di dalam penjara RM12. Berapa kali ganda? 11 kali ganda. 11 kali ganda. Millionaire man. Bolehlah siapa masuk buat penjara, buat bisnes.
Ini sebab criminal system lah. Kita punya sistem lah, criminal system lah, justice. Di mana kita nak, ni kita kena plan how to overcome gabungan di antara agensi lain. Macam mana nak hapuskan ni. Sekarang tu yang sekarang kita macam PDRM yang hantar pesalah-pesalah ke penjara, kita biarkan pegawai PDRM tu tunggu. Kita dulu kita sign, ambil kepercayaan. Sekarang PDRM dia kena tunggu, kita akan buat search, taruh search supaya tidak ada. Kenapa? Puan Norita kata tadi, pesalah-pesalah membawa melalui rektum mereka, masuklah rektum. Do you all know what is rectum? No. No, rectum adalah dubur. Ya, Dubur tahu. ataupun alat sulit. So like ladies, dia alat sulit dia. Okay, rectum. Okay, so di mana manusia ni ada lubang, tempat mana ada lubang, benda tu akan masuk. Telinga, gigi palsu, so I'm telling you, lubang hidung, okay, rectum. So dia balik, dia keluar masuk keluar. Oh, banyak kita buat tangkapan tu dah. Buat tangkapan tu biasalah. Rectum ni biasa. That's why kita di penjara ni sekarang ada mesin-mesin detector. Ya, sebelum the machine detector tuan ya, dulu kita buat secara tradisional. For ladies, pegawai perempuan dia akan check rectum. Ladies, for lelaki dia akan check. That's what human rights says that ini adalah salah dari segi kemanusiaan semua tu. So we have exactly what the scanning system dekat airport tu dalam setiap penjara. Yes. But then end of the day itu pun kadang-kadang maintenance problem. Hancur terus. Maksud tuan traditionally detect kita pergi check betul-betul. Yes. Pegawai perempuan, pegawai dekat penjara perempuan tu kita bawa penghuni perempuan, we need to put in our hand into their rectum. Yeah. And then dia ada cara-cara, dia kena macam kangkang semua beberapa minit semua tu sebab dia ada formula kalau you kangkang ke atau squat for certain period dia akan jatuh tuan macam tu Dia ada dia punya formula dia lah. So everybody need to go through the process. Proses-proses itulah kadang-kadang di NGO say ini di luar daripada hak human rights. Jadi now we are no more, it's been long time already kan tuan? Saya biasa buat. Saya biasa buat. Saya gunakan jari saya, akan pakai sarung tangan. Bukan open jari lah, jari mati lah kita. 30 hari berbau. So kita akan masukkan jari kita dalam rectum dia. Kita tahu. Okay, kita tahu. Kalau tak dapat keluar, kita hantar ke hospital untuk keluarkan. Mereka boleh buatlah medical. Lelaki lah, perempuan. Perempuan kita tak boleh lah. Salah lah, kita tak boleh perempuan lah. Wanita. Lelaki. So and all these officers will be sent for a training how to check, how to do this. Bukan simply masuk tangan macam tu. Training. Malas kejap dia. So this thing all, so we must understand because dia pesalah ni dia keluar bebas, dia complain ke human right, Suhakam. So Suhakam bagi satu conclusion kita tak boleh. So now we use the machine. Machine pun nak hidup, tak mau hidup. Nak hidup, tak mau hidup. Jam. Okay. So we gunakan metal detector. Metal detector pun tak ada. Tapi sometimes we have to use lah. Sometimes we have to use search. Okay. So kita ada program. Searching kita ada routine search. Kita ada search every day. So kita ada search punya routine. SOP dia. Okay. Dia ada satu gambar Tamil, tuan-tuan dan puan-puan. What is the name? You can see very clearly how the traditional, very like 90s punya gambar Tamil lah. The actor, she's a nurse, and then the boyfriend used her as a drug mule. Nanti saya cari dia punya tajuk. Very nice name tapi tak lekat dekatnya. You can see how she was treated very badly, how her lifestyle changed after she got this boyfriend. It's very pathetic story lah,
Kat sana you can see how the older version of Checky. But they're still using the stamping mark in Sri Lanka. They still use the traditional. Dia tak cukup wang untuk beli mesin-mesin ni. I see. Oh, they're still using traditional lah, sir. Yeah. When I was there lah, when I was there. Now I don't know. Now for I see. 4 years I never go there already. So actually must go, but kok ni lah masalah